Masyarakat tempatan dan Bumiputera mempunyai sistem pendidikan sendiri sebelum kedatangan British, iaitu berbentuk formal dan tidak formal. Sebelum tahun 1963, perkembangan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak tidak begitu maju. Oleh itu, terdapat beberapa perubahan pendidikan di Sarawak dan di Sabah sebelum pembentukan Malaysia. Perubahan pendidikan di Sarawak sebelum pembentukan Malaysia ialah dasar pendidikan Brooke. Dasar pendidikan Brooke tidak banyak mengubah masyarakat tempatan Sarawak. Sebagai contoh, Brooke enggan mengubah gaya hidup masyarakat tempatan khasnya orang Iban melalui sistem pendidikan barat. Namun, Brooke tidak menghalang usaha menyebarkan pendidikan di Sarawak. Jelaslah, dasar pendidikan Brooke merupakan perubahan pendidikan di Sarawak sebelum pembentukan Malaysia. Seterusnya, perubahan pendidikan di Sarawak sebelum pembentukan Malaysia ialah Laporan Woodhead 1955. Perkembangan pendidikan di Sarawak semakin bertambah baik, terutama setelah Laporan Woodhead 1955 memperakukan beberapa cadangan untuk memperbaiki sistem persekolahan di Sarawak. Misalnya, lembaga pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memperkemaskan sistem persekolahan di Sarawak. Lembaga tersebut dianggotai oleh orang awam bagi mewakili kaum masing-masing dengan setiausaha majlis tempatan dilantik menjadi pengerusi dan pengarah pelajaran sebagai ahli. Jelaslah bahawa Laporan Woodhead 1955 merupakan perubahan pendidikan di Sarawak sebelum pembentukan Malaysia. Selain itu, perubahan pendidikan di Sabah sebelum pembentukan Malaysia pula ialah Sekolah Melayu. Sekolah Melayu Kota Kinabalu telah didirikan pada tahun 1915, bertujuan untuk melatih anak-anak ketua negeri. Misalnya, penekanan hanya lebih kepada pembelajaran bahasa Inggeris dan Al-Quran. Sekolah Melayu yang pertama ditubuhkan ialah di Kota Belud pada tahun 1921. Jelaslah, Sekolah Melayu merupakan perubahan pendidikan di Sabah sebelum pembentukan Malaysia. Akhir sekali, perubahan pendidikan di Sabah sebelum pembentukan Malaysia ialah Sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris lebih tinggi mutunya jika dibandingkan dengan sekolah lain. Contohnya, pada tahun 1933, murid dari sekolah Inggeris boleh menduduki peperiksaan junior dan senior Cambridge, serta berpeluang menjadi kaki tangan kerajaan kolonial. Misalnya, semua sekolah berkembang secara berasingan dan tidak dibiayai oleh SBUB. Jelaslah bahawa sekolah Inggeris merupakan perubahan pendidikan di Sabah sebelum pembentukan Malaysia. Kesimpulannya, perubahan pendidikan di Sarawak sebelum pembentukan Malaysia terdiri daripada dasar pendidikan Brooke dan Laporan Woodhead 1955. Manakala, perubahan pendidikan di Sabah sebelum pembentukan Malaysia pula terdiri daripada Sekolah Melayu dan Sekolah Inggeris. Justeru, berlaku perubahan kepada sistem pendidikan kebangsaan selepas penubuhan Malaysia pada 1963 walaupun tidak sepenuhnya. Sekian, terima kasih.